Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Apa khabar saudara Raja Putih? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Bagaimana yang berkesempatan bersama dengan saya, saudara Indonesia, saudara Syukur Jamil, kita juga saudara Rosli Misyah, Raja Syarizat. Saya doakan anda sihat walafiat, berbahagia bersama family saudara. Ya, saudara Elias Muhammad, saudara Zamari LC, Izzuddin dari Pulau Pinang. Kita juga saudara Syah Ibrahim, Hajah Comel-Comel, Muhammad Azhar. Terima kasih saban malam menemani saya untuk melabun. Ya. Saudara Tuan Haji Osman, saudara Azali Kasim, saudara Cik Mat Mohaini, saudara Muhammad Kapli, Salam Madani katanya. Kita juga saudara Pak Chu dari Langkap, Hani Abdullah, Siti Rafi'ah, Syahal, saudara ini Yaumon, bersama dengan Rosmini dari Pontian Johor, saudara Siti Rafi'ah daripada Teluk Intan Perak. Saudara Jalal Ali, apa khabar sahabat? Saudara Nordin Din, saudara Ahmad Map, saudara Zulaimi Abdullah, waalaikumsalam. Begitu juga Marabia Abdullah, salam dari Pandan Jaya, Cik Mat Mohaini, bersama dengan Puan Hamidah Kamat. Terima kasih tetap bersama dengan saya. Saudara Wahab Zain, saudara Abun, apa khabar Abun? Moga sihat. Jamal, saudara Puan Nur Haiti Yati, saudara Brother Lee, saudara Azizul Abdul Hamid, apa khabar? Raja Kamal Raja Baizan, apa khabarku? Rosini Kurungot, saudara Abu Nem, Yang Maya, Hani Abdullah, Ghazali Kadir dari Melaka, saudara Azizul Abdul Hamid, saudara Salih Limbang, saudara Richard Bakri, salam pencerahan. Semoga Allah permudahkan segala urusan. Terima kasih saudara Azizul Hamid. Begitu juga Puan Halimah Ismail dari Singapura. Bukan Singapura saja, Singapura katanya. Puan Halimah. Saudara Syah Hassan daripada Bukit Sentosa hadir. Saudara Jeffrey Din dari Teluk Intan, Rahim Yusof, Anwar Mahmud dari Kuantan, Nur Ali, Dogul Dol katanya. Saudara Wahab Zain, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura, Dapur Ibu, apa khabar? Moga sihat. Lim Kim Lun daripada Taiping, Perak. Terima kasih saban malam bersama dengan saya, Lim. Itu juga Puan Nur Maria, Zek Peri-Peri dari Johor, Maruzik Yasid, saudara Mat Afizan, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail, apa khabar orang Terengganu? Abu Samah dari Bukit Bucung 2. Terima kasih. Rizana Cik Ani, Puan Syarifah Hafifah, Muhammad Hamzah, saudara Mei, salam dari Batang Kali, ya saudara Samad Abdul Rahman, terima kasih. Saudara Latif, saudara Syahimi Hassan, Rizana Cik Ani, apa khabar? Dia kata salam semua, bantuan e-belia dimasukkan. Ada tu, bukan tak ada. Saudara Muhammad Fuad, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, moga semua dirahmati Allah. Marikam Ketam, apa khabar saya? Sobah Rubiah Husin. Begitu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Osman Kamil, Cikgu Raja Eda, Raja Yaakob, apa khabar cikgu? Moga cikgu sihat. Terima kasihlah sekuntum mawar merah untuk saya, cikgu. Yai Azrani, saudara Yusuf Moyo Biru dari Pulau Pinang, saudara Osman Kamil, Mustafa Bayut, Selayang hadir, daripada Selayang Jaya saya. Puan Halimah Hashim, salam cinta damai, Jebat Pembela dari Kulim Kedah, Azizul Abdul Hamid. Tolong share saudara, katanya. Betul, terima kasih saudara Azizul Abdul Hamid. Ebi Adin dari Johor Bahru, Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Saudara Abdul Rahim, Abdul Rahman, Yatim Pendita. Tema, salam. Dia kata betul ke Maidin dibebaskan dari 4 pertuduhan? Saya belum dapat. Hari ini Sabtu, tak ada perbicaraan saya. DZ Ketari, salam perjuangan. Saudara Mus Mustafa, selamat malam, melawan jawab untuk rakyat, katanya. Samsu Anwar, sekejap lagi saya akan cuba ulas. Maksud dari Bukit Mertajam, juga saudara Muhammad Rosli, Ray Riza, Sherry Rimah, begitu juga saudara Kamisah Dalan, Fazil Yub, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, ya, saudara Wan Izzuddin, saya mohon maaf lah. Saudara Aziz Almera, mana yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara, sebab masa sentiasa mencemburui kita saudara. Hari ini hari Sabtu tanggal 14 Oktober, saudara Muhammad Ali, salam dari Tampin, katanya. Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, saudara Raja Rosli, saudara Ruby Din. Saudara,
Hari ini tanggal 14 Oktober merupakan hari yang ke-1305. Virus sebut masih berlegar di bumi kita ini. Jadi saudara, bila ada majlis, mempelai, hadir majlis-majlis kerajaan dan sebagainya, pastikan dalam melakukan penjarakan sosial. Itu peringatan saya, saudara, agar kita jagalah diri kita dan keluarga kita. Pastikan kita sentiasa sihat walafiat. Penyakit itu, saudara, datang macam ribut, perginya macam semut, saudara. Itulah keadaan, saudara. Dan setakat hari ini tak ada lagi laporan saya terima, tapi masih mengingatkan bahawa minggu lalu ada peningkatan juga, saudara. Bukan tak ada, masih ada lagi ratusan mereka yang dijangkiti oleh virus yang melanda negara kita masuk hari yang ke-1305. Hari-hari saya menghitung hari nampak gayanya, saudara. Baik, saudara. Bajet telah pun dibentangkan, jadi berniagalah, saudara. Jadi teman-teman yang mempunyai produk untuk berniaga, saya nampak ekonomi kita insya-Allah ada dia punya kebaikannya sebelum ia diluluskan. Bila dibicarakan, dibincangkan di Dewan Rakyat nanti selama sebulan. Jadi teman-teman yang punya produk boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda. Hati-hati. Al-Azhar masih berniaga setangi bakur. Dia macam kemian, saudara. Bila dibakar semerbak harum rumah kita. Kena ingat, saudara, rumah yang harum semerbak itu adalah kegemaran, kesukaan para malaikat, tapi kebencian para syaitan. Saudara, Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dihasilkan berasaskan kepada kayu pati, kayu gaharu. Kiranya anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, iaitu dendeng manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti, saudara. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, mahu buah-buahan dihantar terus ke rumah anda. Harganya harga pasaran, lebih murah daripada pasaran. Dan buahnya grade AAA, iaitu kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703. Dan akhir sekali, jangan lupa popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis, mengasyikkan bila makan. Harga rahmah, saudara. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Assalamualaikum. Hari nak hujan gitu kat dah saudara dah tua. Saudara Mazlan Khalid, apa khabar? Saudara Sat Piut. Begitu juga Abang Syahar. Terima kasih Abang Syahar. Sekuntum mawar merah untuk saya, terbersin saya. Gerai di Ebook, Arif Diduk, Saudara Wahab Muhammad. Salam dari Singapura, kata Saudara Wahab Muhammad. Begitu juga Muhammad Sapri Zainuddin, Saudara Ramzul, Saudara Zamilah Zulaika dan juga Ganisata. Salam dari Sabah, saudara. Baik, saudara. Usai e-commerce, kita masuk segmen naluri kehidupan. Terus terang saya katakan sekali lagi, saya harus mengingatkan anda. Jangan ingatkan saya ni ustaz yang berdaftar ataupun yang bertauliah. Saya bukan. Saya juga bukan da'i. Apa yang saya lakukan adalah culipan daripada kiriman teman-teman untuk kita baca bersama. Yang saya lihat, yang saya nilai, saya rasakan sesuai untuk bicara kita. Ya, Abang Syah. Bersin saya sikit, Abang Syah. Saudara Manaf Hasan, apa khabar sahabat? News Watan, Saudara Bahar ni, saudara, daripada News Watan, saudara. Baik, saudara. Ikhlas itu merupakan perbuatan yang tinggi martabatnya, saudara. Manakala niat pula, ia merupakan kunci kepada ibadat. Berniat untuk melakukan sesuatu dan ikhlas hati adalah merupakan dua perkara yang berbeza tapi saling berkait. Jika kita berniat melakukan sesuatu tanpa kejujuran, sudah tentu ia tidak beroleh keikhlasan. Sedangkan apa juga bentuk amalan yang mendapat ganjaran, mestilah bermula dengan keikhlasan, saudara. Tanpa keikhlasan, tentunya apa yang dilakukan akan menjadi sia-sia, meskipun perbuatan itu baik. Demikian ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak menerima perbuatan kecuali amal perbuatan yang diniatkan dengan ikhlas demi meraih redha-Nya. Itu ayat daripada riwayat Nasa'i, saudara. Jadi orang yang ikhlas melakukan sesuatu kerana Allah tidak akan rugi apa-apa. Malah keikhlasan yang kecil itu akhirnya diganjari oleh pahala.
Manakala kita melakukan sesuatu kerana riak dan ingin menunjuk-nunjuk, ia akan menyebabkan amalan yang besar menjadi semakin kecil dan lenyap begitu saja di sisi Allah. Jangan banyak riak, saudara Zaimarian Yusof. Terima kasih. Sekuntum mawar merah lagi untuk saya. Ya, saya selain niat nak ikhlas sebagai jalan untuk mendapatkan ganjaran, kita juga mesti mengamalkan sifat amanah. Mesti jujur dan sentiasa mematuhi peraturan supaya apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Ada kalanya, saudara, kita lihat bagaimana seorang itu sangat cemerlang dalam perkara yang dilakukan kerana berpandukan batasan yang ditentukan. Allah juga, saudara, memandang tinggi kepada mereka yang ikhlas dalam apa jua perkara selagi ia ke arah kebaikan, meskipun hanya ingin berjumpa dengan saudara atau kenalan. Jadi, saudara, yakinlah setiap perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan, tersedia ganjaran yang besar yang melimpah ruah. Zizah Jin, terima kasih. Zah, sekuntum mawar merah kepada saya. Besar hati saya terima kiriman teman-teman. Mawar merah yang ada kirim hati. Seronok, saudara. Dan teman-teman, dalam segmen ini, kalau seringkali saya ingatkan, jangan lupa yang menggembirakan saya adalah like, share dan subscribe. Ya, saudara Adi Warna, saudara Puan Haslinda. Jadi, saudara, bila naik, like, share, subscribe, nampak hati begitu, bangga saya, seronok saya nak memberi pencerahan saya. Walaupun malam ini sehari suntuk, saya fikir-fikir, cari-cari bahan, tengok-tengok, nampaknya dunia politik agak senyap sikit. Hari ini selepas berbicara bajet semalam, saudara, nampaknya orang politik senyap sepi. Ya, Saudara Haziq. Apa Saudara Haziq nak tanya ni? Abang Syahar, Deadly, kalau Malaysia diserang macam Platin, adakah hutang rakyat dikira lupus? Kalau negara dalam darurat, nak bayar hutang macam mana, Saudara Haziq? Jangan mendoakan yang bukan-bukan. Kita kalau berhutang, kita kena bayar. Jadi, Saudara Haziq, dia bertanya, kalau negara kita diserang macam mana Palestin, apakah hutang akan lupus? Tentulah, saudara, bukan lupus. Tak boleh nak bayar hutang. Itu keadaannya. Jangan fikir bukan-bukan, Saudara Haziq. Saudara Aziz Ali, Angah, saudara Ros Aini, saudara Nur Zaman, Hasman, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, terima kasih. Semangat hati yang besar, saudara. Dan, saudara, kalau bertanya pada saya, kadang-kadang memanglah ada kalanya, Saudara Haziq. Dia kata, jadi jangan minta yang bukan-bukan lah, katanya. Saudara Miss N, dia kata, Haziq, jangan minta yang bukan-bukan. Jangan kita mendoakan sesuatu yang tidak baik pada negara kita. Kita ni hidup dalam aman damai. InsyaAllah, segala hutang itu mampu kita bayar bila rezeki datang melimpah ruah, saudara. Saudara Nur Azizan nampak katanya mereka sekarang ni kelu lidah. Semua terbaik dari kerajaan Madani. Rasa saya begitu ramanya, saudara. Sebab tak ada pula kenyataan-kenyataan yang pelik-pelik daripada politik. Mungkin hari Isnin nanti kita tunggulah pula, saudara, apabila Ketua Pembangkang membahaskan ucapan tentang bajet. Terima kasih, Saudara Zaini. Besar hati saya terima kiriman hati daripada saudara. Saudara Zaini, teman-teman yang menghantar kiriman, yang like, share, semua ini memberi semangat pada saya. Ya, Saudara Nur Aziah Azizan, memang mereka kelu. Begitu juga Saudara JH Rahman, selamat malam. Perkara yang tak best dalam bajet, diesel naik untuk pengguna 4x4. Dia bukan untuk rakyat biasa, saudara. Diesel itu untuk perusahaan. Subsidi bersasar. Subsidi bersasar, saudara. Nah, baiklah, sekejap lagi saya akan cuba ulaskan, tengok. Kita santuni mutiara kata yang dikira kelemahan, nanti tertinggal pula. Saudara Rizal Yusof, terima kasih sekuntum mawar merah pada saya. Dalam mutiara kata ini, teman-teman kita berkirim cerita, kata mereka, buta mata tidak nampak jalan di dunia. Ingat, saudara Zaini. Buta mata tidak nampak jalan di dunia. Buta akal pula tidak nampak jalan pengetahuan. Tetapi buta hati, akhirnya kita tidak akan nampak jalan akhirat. Janganlah sampai buta hati, ya Saudara Zaini. Terima kasih. Hati yang besar, saya pun besar hati menerimanya. Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, politik, ukhuwah Islam mesti dijaga. Benar, saudara. Sahabat kita daripada Singapura, Saudara Syed Abdul Hakim Jaafar, dia kata politik is politik, ukhuwah Islam mesti dijaga. Ya, saudara Nuzul Hassan,
dia bagi Tuan Haji Azhar Abdul Manap. Waalaikumsalam Tuan Haji. Saudara Bidillah Jaafar, Baidillah Jaafar, Saudara Zian, Tengku As, khabar semua ya, Zulaimi Abdullah daripada Macang, saudara. Baik, saudara. Usai saya memberi pencerahan, kata-kata mutiara, kita santuni juga. Jangan terlupa peringatan pada pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Nanti kita bimbang negara akan muflis. Dan saya nak mengingatkan, saya bila melihat bajet yang begitu besar, yang telah dibentangkan, yang bakal diluluskan, saudara, pegawai-pegawai menteri, jangan pula nak sibuk nak buat duit. Apa yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah untuk rakyat. Jangan pula fikir, ini masanya nak kumpul duit. Jangan. Kerana kerajaan Madani, mereka tidak akan memilih bulu. Perangkap SPRM menanti anda. Bantulah rakyat sebaik yang mungkin agar kita dapat memperbaiki ekonomi negara, saudara. Pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, perlu saya ingatkan. Ini kalau saya tak sebut nanti marah program saya. Iaitu mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel. Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan anda. Saya tak mampu untuk memantau semua ataupun setiap suntingan yang anda lakukan. Semua itu tanggungjawab anda. Ingat, saudara, ini pencerahan politik dan juga sedikit memberi informasi yang saya culik daripada berita-berita arus perdana. Matlamatnya, saudara, lain tak ada. Supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan, saudara, saudara ini, betul, saudara ini, bila saya memberi pandangan, pencerahan, kita mesti memegang prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan seandainya anda nak menyantuni, tak setuju dan sebagainya, santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik, saudara. Saudara Mak Izani, salam katanya, Kelantan jeli hujan. Terima kasih, saudara. Dan saudara Puan Ida, saudara Haris Shah, salam untuk warga pencinta damai. Semua kita adalah warga cinta damai. Saya yakin teman-teman yang hadir dalam live saya ini adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek secara harmonis sifatnya, saudara. Kita tak suka pada bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang celupar. Yang baik gunalah bahasa yang harmonis. Begitu, saudara Zani. Terima kasih. Saudara bersetuju dengan saya. We must agree to disagree, saudara. Itu prinsipnya. Baik, saudara. Peringatan awal. Hari ini apabila saya mendapat pengetahuan atau pemberitahuan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Met Malaysia, telah mengeluarkan amaran petang tadi bahawa bakal berlaku hujan ribut di beberapa kawasan. Menurut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kebanyakan kawasan di Kedah, di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah, saudara. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di Kedah, iaitu di Langkawi, di Kuala Muda, di Sik, Baling, Kulim dan Bandar Baru. Di Pulau Pinang pula, di Pulau Pinang dan Perak itu di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan Mualim. Ini kawasan-kawasan yang diramalkan berlaku hujan lebat dan ribut petir, saudara. Selain itu di Kelantan, Terengganu, Besut, Ulu Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Sementara Pahang pula di Tanah Tinggi Cameron Highland, Lipis, Raub, Bentong dan Temeloh. Di Selangor, saudara, Hulu Selangor, Gombak dan Petaling. Kuala Lumpur juga diramalkan hujan ribut petir sehingga malam ini, saudara. Dan di Negeri Sembilan itu Jelebu. Bagi Negeri Sarawak pula di kawasan Kapit dan Bintulu, iaitu di Tatau dan Sebau. Tatau dan Sebau. Sementara di Sabah adalah di kawasan pedalaman Nabawan serta Sandakan. Jadi, Met Malaysia memberi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam akan berlaku tidak melebihi tempoh 6 jam. Tapi bagaimanapun, saudara, kena berhati-hati agar kalau bila berlaku hujan ribut petir dan mungkin berlaku banjir kilat, apabila anda diminta pindah, pindahlah, saudara. Selamatkan nyawa kita dan keluarga kita. Dalam saat-saat ribut petir, hujan kilat sambar menyambar, kalau boleh pastikan semua suis-suis elektrik jangan dibiarkan terdedah. Matikanlah suis-suis yang tidak digunakan, saudara.
Ini saya mengingatkan anda, mengingatkan keluarga saya dan diri saya untuk kita saling ingat mengingati, saudara. Baik, saudara. Kita masuk berita. Berita ini, saudara, nampak gayanya, saudara, di sebalik kegembiraan warga penghibur, sama ada bintang filem, penyanyi dan sebagainya, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pemotongan cukai. Sekarang ni cukai-cukai hiburan mula diturunkan, bernyawa lah sedikit, bernapas lega lah warga artis, saudara. Dan disambut dengan penuh kegembiraan apabila hari ini Wedding of the Year. Saya sebut Wedding of the Year kerana semalam berita perkahwinan janda dan duda sahabat saya, saudara Sabri Yunus dan Angeline Tan, saudara. Sebenarnya saudara Sabri Yunus menjadi duda selama 16 tahun. Begitu juga Angeline Tan. Angeline Tan berusia 56 tahun dan kedua mereka memang kita kenal melalui sitkom komedi arahan sahabat saya, saudara Osman Hafsan, itu Pimai-Pimai Tangtu pada awal tahun 90-an, saudara. Sampai sekarang lagi masih ada lagi saya tengok dan saya tonton gambaran dalam media sosial lakonan mereka. Sabri Yunus satu watak yang menghiburkan. Angeline Tan juga satu watak yang turut menghiburkan. Dan hari ini saya lihat warga seronok apabila media sosial penuh cerita tentang perkahwinan janda dan duda. Kedua-dua ada anak, saudara. Anak Angeline Tan seorang ada kat London, seorang masih bekerja, dan dua orang anak bini Sabri Yunus juga sudah besar. Maklumlah umur dah 50-an lebih ke atas, saudara. Dan nampak gayanya anak-anak mereka merestui perkahwinan. Samalah kita berdoa agar Sabri dan Angeline Tan yang dinikahkan, bukan kaleng-kaleng, saudara. Juru nikah pada pernikahan Angeline dan Sabri adalah Mufti Perlis, Datuk Muhammad Asri Zainal Abidin ataupun Dr. Mazhar. Pimai-Pimai Tangtu. Tak gitu, gitu keadaan saya. Dan nampak gayanya penerimaan anak-anak dan keluarga amat mengiurkan dan mengembirakan kedua pasangan ini. Alhamdulillah, dua anak Angeline turut merestui hubungan ibunya. Mungkin merasakan lama sangat ibunya menjanda, gamaknya lah, saudara. Seorang berada di London dan seorang lagi bekerja. Dan adalah gambar-gambar dikirimkan, pakaian sedondon macam anak muda pula nampak dua mereka. Gertinya, saudara, dunia hiburan sekali lagi berhibur dengan pasangan suami isteri, Wedding of the Years of the Janda and the Duda. Jangan marah, saudara Sabri. Saya mendoakan anda berbahagia. Dan Angeline, rawatlah rumah tangga anda sebaik mungkin. Kita bersyukur kerana Angeline akhirnya mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Syukur, alhamdulillah kita, saudara. Semoga kebahagiaan itu teruslah menyinari kedua pasangan mereka hinggalah ke jannah. Jangan kita doakan bukan, saudara. Kita seronok sebab Sabri Yunus ni juga adalah satu watak yang menghiburkan kita, saudara. Dulu-dulu layan cerita tu, saudara. Memang ramai orang suka dengar, orang suka menonton sitkom Pimai-Pimai Tangtu. Ada imudanya, saudara. Ada Pak Busunya, saudara. Dan kebanyakan mereka telah pun tiada, saudara. Mereka telah pun pergi meninggalkan kita. Cuma yang ada sekarang ni imuda, Sabri Yunus, Angeline, saudara. Dan juga tapi yang paling lucu sekali bila tengok watak Pak Uda, saudara, Zamri. Bila melakonkan watak waktu dia dengan Syarifah Aini. Terbayang-bayang saya. Okey, saudara. Saya melihat, nampak gayanya selain cerita bahagia itu, saya juga melihat semangat warga hari ini sudah mula berkembang apabila hari ini di Perak. Di Perak ini ceramah untuk menceritakan keadaan Datuk Seri Najib dan sebagainya, serta tuntutan warga agar memulangkan Datuk Seri Najib kepada rakyat yang kini beliau berada di penjara Kajang. Nampak gayanya sekarang ni sudah pun mula menular. Hari ini akan diadakan di Perak, saya. Nampaknya ramai ratusan orang yang hadir pada majlis penceritaan, pengkaryaan, saudara. Sebenarnya ni JKK Kampung Seri Wangi, betul, saudara. Dan saya dipahamkan bahawa akan ada roadshow ke seluruh negara. Dan artinya kasih sayang rakyat kepada Seri Najib masih lagi kekal. Orang yang berjasa kita tetap ingat, saudara. Bagaimanapun kita tunggulah, jangan kita pula menyalahi tuntutan
keluruhan perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Kita boleh minta sebagainya. Ya, Datuk Ali, terima kasih hadir bersama. Dan siri ceramah pulangkan Najib. Itu yang dijadikan sebagai posternya. Saya nampak sejak perbicaraan di 2 hari lepas di Mahkamah Tinggi. Dan kini adakan ceramah di Perak. Kabarnya akan berada di Pulau Pinang, seterusnya Kedah dan seluruh negara. Kita mendoakan agar warga terus kekal menyayangi dan mengasihi Datuk Seri Najib Tun Razak. Saudara? Baik, saudara. Itu yang dapat saya. Cuma hari ini saya dapat satu berita. Cerita-cerita di Johor. Di Johor, saudara. Hilang pula dah ceritanya tu. Saya merasakan tentang... ada. Tentang kisah ibu tunggal. Sedih juga, saudara. Sebab Johor terkenal sebagai negeri yang agak makmur. Dengan ekonominya, impak ekonomi yang begitu tinggi. Tiba-tiba terselip berita yang saya tatap melalui utusan Malaysia. Saudara, apabila mengesahkan di Johor Bahru, itu di flat Taman Pulai di Skudai. Skudai berhampiran dengan lapangan terbang. Saudara, iaitu kisah seorang ibu tunggal yang terpaksa memberi anaknya cuma minum air masak dan teh saja untuk menggantikan susu. Sedih saya dengar cerita saudara. Teringat saya zaman peristiwa, waktu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ibu yang terpaksa menjerangkan batu sementara anaknya tidur. Kata dia masak batu tu, tunggulah nanti masak, nanti ibu bagilah masakan. Kerana ketiadaan kesempitan kehidupan. Ini yang dialami oleh Siti Nur Farahim Abdullah. Dalam usia 29 tahun, beliau berada dalam keperitan hidup yang tak amat. Bagaimanapun, alhamdulillah, apabila dia Majlis Agama Islam Negeri Johor bersama itu Saudara Muhammad Nasir Ishak dan pengurus besar Pasaraya Ekonsif Mas Imran Adam hadir ke rumah mereka menghulurkan bantuan. Saudara, ini keadaannya yang selalu yang ditekankan oleh Yang Amat Perdana Menteri, mahu melihat persoalan miskin tegar ini ditangani. Bagaimanapun kita terima kasihlah kepada wakil daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor melakukan, dipanggil Jenah Asnaf bersama-sama dengan pengurus besar Pasaraya Ekonsif Mas Imran Adam. Begitu mulia hati mereka menghantar makanan, barang elektrik dan sebagainya untuk membantu Puan Siti Nur Farhan yang terpaksa hidup dalam keadaan penuh kesempitan. Pendapatan cuma sekadar RM10 sehari. Hidup di Johor, saudara, tinggi kehidupan tu. Dulu dia dapat membantu, ada juga rakannya berniaga. Sekarang ni rakan tak berniaga dah. Dan dia lah merupakan ibu tunggal. Anaknya, dia ada 4 orang. 2 anaknya tu bersama dengan bekas suaminya. Dan tinggal 2 orang lagi, saudara, yang kecil. Yang masih lagi memerlukan untuk membeli susu. Tapi tidak mampu diadakan. Jadi, hari ini, Ekonsif menyampaikan sumbangan berupa barang elektrik, keperluan dapur bernilai sekitar dalam 1,200. Alhamdulillah. Begitu juga Majlis Agama Islam Negeri Johor. Santunilah. Dan saya juga mengharapkan agar warga, kalau ada orang mereka yang dalam keadaan kesusahan di kawasan anda, eloklah kita panjangkan kepada Baitul Mal untuk membantu. Dan keadaan kesusahan sekarang ni, saudara. Sebab di saat-saat ini memang Yang Amat Perdana Menteri menekankan beliau mahu menangani miskin tegar. Ini masa untuk kita merawat derita rakyat, saudara. Terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor dan juga Ekonsif yang begitu cukup prihatin terhadap kehidupan rakyat, saudara. Baik, saudara. Ini cerita di sebalik kita kemiskinan yang berlaku, kita juga harus ingat apa pula berlaku. Ini kabar daripada Gaza. Panjang cerita, saudara. Terima kasih Alan Chua atas kiriman sekuntum mawar merah untuk saya. Ini kabar dari Gaza. Jadi segmen ini adalah segmen kabar dari Gaza. Bagaimana kita melihat bahawa setakat hari ini menurut laporannya sejumlah 1,300 bangunan di semenanjung Gaza musnah sama sekali dalam serangan udara oleh Zionis Yahudi, saudara. Data itu didedahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Selepas sampai seminggu Gaza diamuk oleh keganasan yang tiada peri kemanusiaan oleh tentera-tentera Zionis, saudara. Menurut pejabat penyelaras hal ehwal kemanusiaan, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan
sejumlah 5,540 unit rumah yang terletak di bandar Gaza musnah. Bangunan 1,300, saudara. Jelasnya 3,750 lagi rumah rosak teruk sehingga tidak lagi boleh didiami oleh penduduk. Jadi pasukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memantau bilangan penduduk yang terpaksa meninggalkan kediaman mereka di Semenanjung Gaza dengan lebih 423,000 direkodkan. Saya dah bayangkan, saudara, 423,000 warga Palestin di Gaza terpaksa kehilangan tempat tinggal. Astaghfirullahalazim. Sebab, saudara, semalam lagi Israel telah pun mengarahkan lebih 1.1 juta penduduk di utara Gaza untuk berpindah ke selatan. Mereka tidak mau mengizinkan kependudukan di utara Gaza. Bagaimanapun, macam mana mereka nak pergi kalau mereka pergi ke selatan Gaza pun nak tinggal di mana mereka bukan tahu. Macam kita lah, apabila berlaku di Kedah, di Perlis, di Pulau Pinang, tiba-tiba paksa semua duduk pindah ke selatan, ke Johor. Mana mungkin kita tahu nak tinggal mana? Itulah kezaliman tentera Zionis, saya. Sejak peperangan meletus, lebih seminggu dah berlaku. Dan hari ini, semalam saya dapat berita hari ini, saudara, bagaimana infanteri rejim Zionis telah pun mula melancarkan serbuan darat di Semenanjung Gaza. Saya tengok deretan kereta-kereta kebal sudah mula pun menghalakan muncung meriam mereka ke arah kependudukan di utara Gaza. Sebab itu menurut maaf je. Saya dengar kenyataan Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel. Dia kata kami sedang menyerang musuh dengan kekuatan yang tidak pernah berlaku selama ini. Begitulah mereka mengganjang, mereka memusnahkan, mereka menyalai, mereka menyembelih warga Islam di Palestin, saudara. Semoga Allah SWT memperlihatkan kuasanya ke atas kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis, saudara. Dan saya dipahamkan bahawa sejumlah 11 orang wartawan yang tidak ada berdosa, mereka hadir ke Semenanjung Gaza itu semata-mata untuk buat liputan. Tapi berita daripada Ankara menyatakan sekurang-kurangnya 11 wartawan telah terbunuh sejak tentera Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas Semenanjung Gaza dalam konflik terbaru ketika itu. Demikian menurut Committee to the Protect Journalists, CPJ, dalam satu kenyataannya semalam, saudara. Seorang juru video Reuters terbunuh dalam serangan Israel di selatan Lebanon. 2 lagi wartawan televisyen Al Jazeera yang berpengkalan di Doha pula cedera dalam serangan itu. Dalam tempoh 7 hari, saudara, pertempuran sekurang-kurangnya 11 wartawan terbunuh, 2 hilang dan 2 lagi cedera. Pada 13 Oktober, seorang wartawan yang berpengkalan di Beirut turut terbunuh ketika serangan tentera Israel di selatan Lebanon. CPJ berkata wartawan di Gaza berdepan dengan risiko tinggi ketika membuat liputan berhubung konflik di tengah-tengah serangan udara yang berterusan. Memang tidak ada keli kemanusiaan. Apalah dosanya? Para wartawan berusaha untuk membuat laporan, tapi mereka mengorbankan jiwanya, saudara. Itu gambaran yang saya dapat. Insan yang matlamatnya untuk memberitahu dunia apa sebenarnya berlaku. Mereka terkorban, saudara. Dan sekarang ini saya digambarkan di Gaza City puluhan ribu rakyat Palestin. Mereka terpaksa berlindung di hospital Al-Shifa. Puluhan ribu, saudara, bukan sikit. Di hospital Al-Shifa yang juga hospital terbesar di Semenanjung Gaza. Ini adalah susunan serangan udara yang berterusan oleh tentera Zionis. Kira-kira 35,000 penduduk Gaza berlindung di hospital. 35,000, saudara. Daripada serangan Israel, penduduk berada dalam keadaan panik dan ketakutan. Ada yang masang kemah di komplek perubatan untuk keselamatan. Demikian menurut pengarah keselamatan hospital, Saudara Muhammad Abu Slima, dalam Facebooknya, lapor agensi Anadolu, saudara. Itu keadaannya, saudara, di sana. Sebab itu, dari Paris, saudara, nampak gayanya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sudah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka mengatakan tindakan Israel memberi kata dua kepada lebih 1 juta penduduk di utara Gaza untuk segera berpindah ke bahagian selatan dalam tempoh 24 jam, saudara, mendapat kecaman keras dari pelbagai negara serta pertubuhan seluruh dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mendedahkan bahawa pihaknya dimaklumkan berhubung amaran tersebut oleh tentera Israel.
Ribuan penduduk dilapor memulakan perjalanan ke selatan Gaza dengan berjalan dan menaiki kenderaan susulan amaran itu. Namun, tentera Israel kemudian mengaku proses evakuasi itu akan mengambil masa. Turki menyelar tuntutan evakuasi itu sebagai tidak boleh diterima. Kata Turki memaksa 25 juta penduduk Gaza yang sudah pun berhari-hari menjadi sasaran serangan udara yang memutatuli serta mereka bergelut dengan sekatan bekalan elektrik, air dan makanan untuk berhijrah kawasan yang sangat terhad adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa secara terang-terangan serta tidak berperi kemanusiaan. Demikian kenyataan daripada Kementerian Luar Turki. Presiden Palestin Mahmud Abbas pula memberi amaran bahawa Nakba kedua, itu merujuk pada peristiwa kira-kira 760,000 rakyat Palestin terpaksa meninggalkan tempat tinggal masing-masing untuk menyelamatkan diri diusir ketika peperangan tahun 1948. Abbas menegaskan pihaknya menolak sepenuhnya pemindahan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza. Ini kerana ia seumpama Nakba kedua kepada rakyat Palestin. Liga Arab yang berkalam di Kairah turut mengutuk pemindahan paksa yang disifatkan sebagai jenayah. Sisa Agung Ahmad Abul Ghaid menuduh rejim Zionis melakukan tindakan balas dendam yang kejam dan menghukum orang awam tidak berdaya di Gaza, berbanding merancang atau mengkaji operasi ketenteraan terhadap pejuang Hamas yang melancarkan serangan ke atas Israel. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menggesa agar penduduk Gaza supaya kekal. Mesir kata kekal kuat dan terus bertahan di tanah air milik mereka. Ketika Kairah digesa membenarkan laluan selamat dibuka melalui lintasan Rafah kepada orang awam yang terkepung di Gaza. Arab Saudi turut mengecam pemindahan rakyat Palestin dari Gaza. Nampaknya sekarang ni dunia Arab, Liga Arab sudah pun mula bersatu suara mengutuk serangan yang dilakukan oleh kezaliman rejim saya. Jadi mereka minta kalau boleh jangan berundur. Duduklah di tanah air sendiri. Dan dia nak pergi ke mana? Gitulah zalimnya Zionis. Kita mengharapkan agar kezaliman itu tidak menjangkit ke rantau Asia ini, saudara. Kita warga cinta damai, kita mahu melihat kedamaian dunia. Kita mengharapkan, kita berdoa agar dunia segeralah aman. Jadi saya apa yang berlaku di Gaza, saya melihat seolah-olah apa yang sedang pertempuran antara Ukraine dengan Rusia seolah dilupakan. Apa yang berlaku di Angola juga dilupakan. Apa yang terjadi di Sudan dilupakan. Tumpuan dunia melihat apa yang penyembelihan manusia yang dilakukan oleh rejim Zionis di Palestin itu lebih tinggi terkutuknya darjat mereka melakukan pembunuhan sama insan. Saya lihat bagaimana tidak ada laporan apa yang berlaku di Ukraine dengan Rusia. Kalau tidak, sebelum minggu lalu, saudara, boleh katakan hari-hari saya menerima berita daripada Rusia, daripada Ukraine, ataupun daripada Angola, daripada Sudan. Tapi seminggu ini, saudara, hari-hari penuh saya punya media, saya punya komputer, saya punya internet melaporkan keadaan di Gaza. Itulah nampaknya, saudara, kezaliman yang tiada batasannya. Perlu dikutuk. Kita memanglah tak perlulah nak tentera nak berperang dah. Kita mengangkat tangan kepada Allah SWT agar keceriaan, agar perdamaian warga Palestin di bumi mereka sendiri tidak terus diperlakukan sedemikian, saudara. Baik, itulah kabar seketika yang saya terima dari semenanjung tanah Arab di Gaza, saudara. Balik pada negara, saudara. Saya membaca laporan saudara Farah Syazwan Ali. Syazwani Ali. Dia kata bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim mengajak semua pemimpin agar kembali kepada politik yang membina dan memupuk semangat segulai sejalai untuk membangunkan semula negara. Jadi frasa segulai sejala ini sebenarnya adalah perkataan yang berasal dari bahasa Iban di Sarawak, iaitu yang bermaksud seiring sejalan. Tapi masalah sekarang ni, orang politik ni mereka menjadikan isu pula dah. Segulai, apakah rakyat nak digulaikan? Apakah mereka tidak faham? Ini bahasa peribahasa orang Iban, segulai sejalai. Itu maksudnya seiring sejalan. Tapi dijadikan polemik negatif oleh setengah pihak yang tidak memahami frasa tersebut, saudara. Bagaimanapun, saya mengatakan bahawa apa yang bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, saya katakan ini adalah bajet Robin Hood. Bagi saya lah, terpulang pada anda.
Sebab saya membaca laporan dan cerita-cerita kisah bagaimana pejuang rakyat Robin Hood yang akhirnya dia rampas tanah orang kaya, bukan rampas tanah saja, hasil-hasil oleh saudara-saudara, tuan tanah, dia ambil semua makanan itu, dia diberi kepada warga marhaen yang miskin yang menjadi taruhan kehidupan mereka, kesan oleh kezaliman tuan-tuan tanah yang tak berhati perut. Itu zaman Robin Hood. Tapi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melalui bajetnya, saya lihat macam lebih kurang begitulah saudara, apabila cukai-cukai dikenakan agak tinggi kepada tokoh-tokoh besar. Orang hebat, itu kena tukai. Saudara Hasbul, itulah dia kata, bila hati penuh dengan kebencian, mereka tidak akan nampak kebenaran. Itulah penganut, saya tak mau tuduh lah pasti apa saudara, tapi itulah keadaannya. Sebab apa yang dilakukan sekarang ini, saudara, jangan lupa. Ini kata bajet Robin Hood, saudara. Sasaran yang kaya terus kaya, yang miskin hidup papa kedana itu akan dilakukan pembersihannya, diperangi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bukanlah kerana merampas harta mereka, tidak. Mereka yang selama ini enjoy dengan bahan-bahan subsidi, tak ada dah lagi kini. Sekarang ni mereka harus membayar supaya wang-wang yang digunakan oleh kerajaan untuk membiayai subsidi minyak petrol, minyak diesel, tarif elektrik yang tinggi, saudara, wang itu diambil apabila mereka kena bayar dan dipulangkan kepada rakyat melalui pelbagai subsidi. Sebab itu kita lihat saudara, sebagaimana kenyataan Datuk Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi, kerana kerajaan memperuntukkan sejumlah 393.8 bilion bagi belanjawan 2024. Ini merupakan satu belanjawan bersifat inklusif yang menyeluruh kepada pelbagai lapisan rakyat. Tapi saya nak mengingatkan kepada wakil kanan menteri-menteri ini bukan masa untuk anda pula menuai kekayaan. Ini masanya kekayaan itu dipulangkan kepada rakyat. Jangan pula ada projek nak dibangunkan, nak sapu projek itu untuk kekayaan anda. Jangan, saya nak berpesan. Kalau saya dapat tahu nanti, kalau saya dapat, saya akan dedahkan. Saya tak ada peduli. Sebab ini adalah hak rakyat yang mahu segera dibendung derita mereka sekian lama itu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya melihat, terus terang saya katakan, selama beberapa tahun beliau menjadi Ketua Pembangkang, tiap-tiap kali saja Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan mengemukakan bajet negara, beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Pembangkang, dia akan mendedahkan ini alternatifnya. Dan saya mendengar dengan penuh keperhatianan saudara. Jadi menurut Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau menyifatkan belanjawan 2024 itu merupakan bersifat inklusif dan menyeluruh kepada lapisan rakyat. Jadi termasuklah hasrat kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar dalam kalangan rakyat menjelang akhir tahun ini. Kita tinggal ini bulan Oktober. Oktober, November, Disember, tinggal 2 bulan lagi. Untuk merealisasikan agar tiada lagi kemiskinan tegar di negara ini, saudara. Sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, beliau menyatakan tahniah kepada Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah pun membentangkan belanjawan yang sangat komprehensif. Tidak ada satu pun kumpulan sasaran yang tertinggal. Termasuklah yang disebut sebagai usaha bagi menoktahkan kemiskinan. Jadi hampir, menurut kajiannya, 130,000 kumpulan miskin tegar isi rumah telah diturunkan. Sekarang ni tinggal lebih kurang 18,000 je lagi, sir. Yang akan disantuni menjelang 31 Disember 2023. Beliau selaku Menteri Pembangunan Luar Bandar, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, katanya beliau mendapat peruntukan agak besar, iaitu sekitar 11.5 bilion untuk membantu rakyat desa. Macam-macam lah program ada. TVET ada, Felkera, Risda, nelayan. Walaupun ada kementerian macam Kementerian Pertanian, tapi kehidupan rakyat luar bandar itu tidak akan lari dari pemerhatiannya yang akan disantuni. Beliau berjanji, Datuk Seri Zahid Hamidi berjanji dengan usaha yang ada, kaki tangan yang ada. Hari ini beliau berada di Negeri Kelantan untuk melihat apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan bagi membangunkan ekonomi rakyat. Sama juga beliau dijadikan sebagai pengurusi TVET. TVET itu adalah lanjutan pendidikan supaya warga kita yang tidak masuk universiti tapi
mereka belajar di institut pengajian-pengajian yang mengajar ilmu bersikap teknologi, dan peruntukan begitu besar disediakan. Cuma saya nak pesan pada kementerian-kementerian yang lain, banyak peruntukan yang disediakan. Jangan pula kita bermewah-mewahan. Berusahalah untuk kita menjaga dan menguruskan kehidupan rakyat. Itu yang penting. Sebab banyaklah macam industri halal, beberapa inisiatif katanya telah pun diwujudkan oleh kementeriannya. Dan agak mengembirakan sebenar-benarnya, banyak orang tak tahu, masih lagi mereka bertanya, betul ke, iya ke, bahawa kerajaan bersetuju untuk memberi insentif awal kajian. Ini insentif awal kajian, bukan seluruhannya, belum lagi setelah lepas kajian nanti mungkin lebih lagi saudara. Iaitu kerajaan bersetuju memberi bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam. Awal-awal ni bagi 2000 dulu. Kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah. Termasuklah mereka yang berada dalam lantikan kontrak. Dapat 2000. Ini kajian awal dulu, sebelum lagi selepas dia usai tu mungkin pertengahan tahun depan adalah kajian-kajian seterusnya, dapatan mungkin ada peningkatannya saudara. Selain itu, menurut Perdana Menteri, sejumlah RM1,000 yang tak pernah dipikirkan akan diberikan kepada semua jawatan utama sektor awam, membabitkan semua pihak termasuk anggota polis, bomba, tentera, angkatan bersenjata serta seluruh anggota yang beruniform. Dapat RM1,000 saudara. Jangan kita anggap sebagai bonus. Ini kajian awal, selian awal saudara. Bayaran insentif RM1,000 turut dipanjangkan juga. Turut diberi juga kepada semua pesara kerajaan. Termasuklah veteran yang berpencen serta veteran tidak berpencen. Bayaran ini akan dibuat secara sekaligus pada akhir Februari 2024 bila kita menjelang untuk menghadapi musim Ramadan. Orang rakyat Malaysia ni bila datang bulan Ramadan ni kita keluh kesah. Mana nak cari duit. Sebab bulan puasa ni kita berbelanja tinggi sikit. Jadi awal Februari, maka semua yang berpencen, yang tak berpencen, yang selama ini menjadi keluh kesah, saya terima tiap malam saudara, minta supaya disuarakan warga tentera yang tak ada pencen. Mereka berkhidmat dalam pasukan tentera pada usia dalam tempoh 21 tahun, berhenti tak ada pencen. Kini ditangani, mereka akan juga mendapat RM1,000. Ini kajian awal saudara. Bukan sekadar itu saja. Kalau negara kita makmur, banyak lagi lah insentif-insentif yang akan diberikan oleh pimpinan negara atau kerajaan. Lebih-lebih lagi menjelang sebagai persiapan menjelang awal Ramadan. Jadi menurut Datuk Seri Ibrahim, kerajaan sedang menyemak semula skim gaji dan allowance tetap penjawat awam. Sebenarnya semakan dulu dilakukan pada tahun 2012. Dah lebih daripada 11 tahun jadi. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam akan meneliti keperluan semua skim perkhidmatan dan dijangka akan dimuktamadkan pada penghujung tahun depan. InsyaAllah. Saudara. Jadi saya melihat juga macam kadar tuntutan rahmah. Dulu, maksimumnya dulu cuma 3,100. Kali ini, kerajaan menyediakan, iaitu sumbangan tunai rahmah, STR, dinaikkan kepada RM3,700. Besar, saudara. Dan tiap-tiap bulan akan masuk dalam akaun mereka yang dalam keadaan miskin tegar, saudara. Dapat, dulu daripada RM350, sekarang kepada RM500. Mudah-mudahan dapatlah membantu mereka. Ini untuk bayaran pertama STR untuk si rumah, selalunya maksimum 300, tapi sekarang 500. InsyaAllah akan disalurkan sebelum Ramadan ini. Ya, saudara. Banyak orang bertanya dengan saya tentang bagaimana dengan PTPTN. Anak-anak muda bertanya. Walaupun kita tahu dalam pilihan raya anak-anak muda memperlihatkan seolah mereka tidak bersama dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi pemberian diskaun sehingga 15% sebagai bayaran balik pinjaman Perbanan Tabung Pendidikan Nasional, itulah membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap peminjam yang bersungguh-sungguh untuk membayar balik pinjaman walaupun dalam keadaan ekonomi yang getir. Menurut pengurusi PTPTN, saudara Datuk Nurliza Abdul Rahim, hari ini dia buat satu kenyataan. Beliau berharap insentif itu dapat membantu peminjam PTPTN dalam membuat bayaran balik. Sebagai sebuah kerajaan Malaysia Madani yang bersifat ihsan katanya, yang peduli, yang berkasih sayang dan merasai keperitan rakyat, kerajaan telah memberikan insentif diskaun
bayaran balik pinjaman PTPTN melalui belanjawan 2024. Jadi, perincian mengenai pelaksanaan insentif diskaun bayaran balik PTPTN ini akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Ada saya, bukan tak ada. Jadi sebab ada anak-anak muda menghubungi saya, macam mana kami PTPTN? Kami berhutang. Jadi menurut Datuk Nurliza selaku pengurusi PTPTN, memang ada dan perincian itu akan dinyatakan dalam waktu yang terdekat. Sebab diskaun balik pinjaman PTPTN melibatkan diskaun 10% asas atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kemudian 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan 15% untuk bayaran secara potongan gaji atau debit terus berjadual. Jadi PTPTN ialah berhutang kena bayarlah saudara. Tapi kalau mereka baik dalam pendidikan, maka akan dikonvert sebagai beasiswa. Jadi teman-teman mereka harus boleh berhubung untuk sebarang pertanyaan, boleh melayari portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my ataupun menghubungi Care-Line PTPTN di talian 03, ambil nombor saudara, 03 2193 3000. Boleh hubungi. Macam mana keadaannya, kedudukan, berapa hutang anda, boleh berunding, tak ada masalah. Itulah keadaan yang saya dapat berhubung dengan bajet, saudara. Sekarang ni kita masuk sikit bab politik. Politik kena ada juga, saudara. Walaupun agak sunyi sepi hari ni, saudara, nampak gayanya sunyi sepi lah, tak adalah cerita-cerita yang negatif yang dilontarkan. Cerita AMDAP pun dah tak ada dah. Cerita Bang Non pun kurang dah sekarang. Bila melihat bajet yang dibentangkan oleh Sultan Ibrahim, saya katakan, ini tahun pertama, walaupun bajet kedua, tapi tahun pertama beliau sebagai Perdana Menteri. Macam mana tahun kedua, tahun ketiga nanti, rasanya wuyup dia orang semua tu. Sebab apa yang didesain, apa yang dilakukan oleh atas keprihatinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, rasanya untuk lestari kehidupan rakyat. Bagaimanapun saudara, dalam politik ini, hari ini menurut Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO dan selaku Timbalan Perdana Menteri, ya saudara, beliau menafikan sama sekali dakwaan pihak pembangkang kononnya tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan ketika ini dibuat atas tekanan tertentu. Sebab ada orang mengatakan bahawa beliau ditekan, ya saudara. Selaku Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Zahid menyatakan kenyataan beliau untuk menyokong kepimpinan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dibuat atas kerelaan dirinya. Tak ada tekanan. Malahan Perdana Menteri tidak pernah bertemu dengan Datuk Seri Datuk Iskandar Zulkarnain. Tak pernah bertemu pun dengan beliau. Apatah lagi untuk mengadakan perbincangan ataupun sebarang perbincangan dengannya bagi tujuan mendorongnya untuk menyokong kerajaan. Malahan, menurut Datuk Seri Zahid, dia kata, Kabinet dimaklumkan pagi tadi. Semalam, ahli Parlimen Kuala Kangsar tidak pernah menelefon. Tak pernah telefon, tak pernah bertemu PM. Apatah lagi mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri mengenai sokongan. Jadi perkara ini adalah kehendak peribadi beliau. Itu kata Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi sebab Susah Agung Perikatan Nasional, Datuk Seri Hamzah, dia mendakwa bahawa Datuk Seri Iskandar Zulkarnain diugut kononnya atas kesalahan rasuah. Kalau enggan menandatangani kenyataan media yang disediakan lebih awal menyokong kerajaan, maka tindakan akan diambil. Jadi katanya pada 1 Oktober, wakil rakyat itu dipercayai dibawa bertemu dengan seorang pegawai tertinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya kata ini satu tuduhan yang kalau pihak SPRM nak bertindak, mereka boleh bertindak. Kerana apakah agensi penguatkuasaan boleh digunakan untuk tujuan politik. Saya pun hairan, saudara, apakah dia merasakan bahawa kerajaan hari ini seperti kerajaan terdahulu? Mungkin. Jadi apakah kerajaan terdahulu mengamalkan cara yang sedemikian, saudara? Saya tak tahu. Tapi yang saya lihat saat ini, bila dia mengatakan begitu begini, saya hairanlah. Sebab Datuk Seri Hamzah dulu pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Saudara. Jadi dia dakwa kononnya pada 1 Oktober. Ada wakil rakyat itu dipercayai dibawa bertemu dengan seorang pegawai tinggi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Di sebuah hotel di Damansara dan diugut
akan didakwa atas kesalahan rasuah sekiranya enggan menandatangani kenyataan media tersebut. Katanya. Jadi itu dakwaan. Jadi Datuk Zaid kata tidak akan berlaku benda begitu. Saudara kena ingat, saudara, bukan hanya Datuk Iskandar saja yang mula menyatakan sokongan, malahan sebagai tamparan paling hebat. Ini kenyataan benar, saudara. Apabila ahli Parlimen Great yang berhormat saudara Fatul Huzair Ayub, beliau macam saya katakan semalam telah pun meletak jawatan sebagai setiausaha bahagian bersatu Great. Sebab dia letak jawatan tu kerana pemangku ketua bahagian bersatu saudara Muhammad Rizal Abdul Razak telah pun meletak jawatan pada 1 Oktober. Jadi katanya kalau dia dilantik maka letaklah jawatan. Jadi apakah ini juga tanda-tanda pihaknya akan beralih sokongan? Ini gambaran saya. Jangan pula kita menuduh, ada tekanan lagi. Saya merasakan janganlah kita melempar batu sembunyi tangan, menuduh yang bukan-bukan. Akhirnya tuduhan itu boleh merosakkan diri kita sendiri. Saya tak nak cakap apalah. Saya kata semua orang bebas untuk melontarkan pandangan. Tapi bila mengatakan kerajaan, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini melakukan intimidasi ataupun melakukan tindakan menekan orang tertentu, saya rasa tak pernah berlaku. Memang era waktu kerajaan Pakatan Harapan dulu 1.0 sewaktu UMNO Barisan Nasional kalah, ramai ahli-ahli UMNO, pimpinan-pimpinan daripada UMNO yang ditekan. Kalau tak masuk menyertai mereka akan dibawa ke mahkamah. Itu berlaku zaman terdahulu dan ini tidak ada. Malahan saudara, saya beberapa kali saya mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim janganlah bercakap saja, saya kata. Bila beliau mengatakan orang ni sakau sana, sakau sini, saya rasa must walk the talk. Masih lagi nampak gayanya belum ada tindakan yang dilakukan. Jadi apakah beliau dilihat begitu kejam, begitu zalim mengambil tindakan ke atas musuh-musuh politiknya? Saya sendiri mengharapkan tak payah bercakap. Akhirnya orang cakap saya mangkari saja. Kerana memang semua rakyat tahu ini bukan lagi rahsia, bukan jadi rahsia umum. Ramai mengetahui bagaimana kebejatan berlaku. Rakyat dapat melihat, persepsi rakyat begitu saja. Sebab itu saya mengingatkan bahawa mereka yang berada di keliling kelalang, menteri-menteri dengan memperoleh bajet yang begitu besar sekarang ini, jangan pula mereka mengambil tindakan yang bukan-bukan yang boleh merosakkan nama baik kementerian. Soal anda telah pun mendapat gaji ganjaran yang besar. Jangan lupa saudara. Dan berusahalah untuk memakmurkan negara. Tapi soal mereka yang diambil tindakan oleh pihak SPRM, itu urusan penguatkuasaan. Ini bukan lagi rahsia umum, saudara. Semua orang tahu. Jadi kalau itu dikatakan bahawa ada kezaliman, saya hairan lah, tak tahulah. Saya selalu user tak sebut nama. Saudara Abdul Hamid, dia kata kena buat solat taubat lah. Yang mereka yang mengata orang tu. Jangan gitu, saudara. Jadi Saudara Azizul Abdul Hamid cukuplah. Jadi cukuplah, tak payahlah. Saya tak suka, saudara, mengungkit apa yang berlaku masa lalu, saudara. Saudara Jamal Nasir, terima kasih. Kiriman sekuntum wang merah untuk saya, saudara. Bagi saya, apa yang berlaku itu sudahlah. Dan hari ini, kita nak move forward, mau maju ke depan. Bukan masanya untuk kita menuduh itu ini. Kalau mereka nak sokong, itu terpulanglah, saudara. Dan di bawah Akta Lompat Parti, siapa saja wakil rakyat dalam Dewan Rakyat di Parlimen, mereka berhak untuk memberi sokongan. Kita tak boleh ambil tindakan. Melainkan kalau mereka melompat menyertai parti. Itu bolehlah Akta Lompat Parti. Saudara Madam Dayang Chu ni, dia kata lain macam sangkut-sangkut. Itu memanglah, saudara. Bila saya menyatakan kebenaran, mereka sudah mula attack saya. Saya tak ada kata apa pun, saudara. Bukan saya nak tuduh itu ini. Saya memperbetulkan sebagaimana kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Zaid Hamidi, presiden saya. Bila beliau menjelaskan tidak ada intimidasi terhadap siapa-siapa saja. Nak sokong. Sebab memanglah apabila Syed Saddiq mengambil keputusan keluar daripada gagasan kerajaan perpaduan, memang daripada 148 tinggal 147. Ya, orang mengatakan tidak ada two-third majority ataupun 2/3. Tapi 2/3 ini diperlukan bila nak ubah perlembagaan. Kalau sekadar nak meluluskan bajet tak ada masalah. Simple majority. Pernah satu ketika dulu saja, waktu Datuk Seri Syamuddin jadi Menteri Dalam Negeri, ada satu dalam pembentangan bajet rasanya nak diluluskan. Rasanya 2 ke 3 ataupun 1 je lebihan undi. Bukannya 2/3. Rasanya 2 atau 3 undi saja, saudara. Tapi
jadi sebahagian daripada undang-undang. Itu keadaannya. Itu saudara Ari minta ulas sikit tentang ahli parlimen Kuala Kangsar. Saya dah ulaskan tadi. Bahawa beliau, dia bukan orang kecil. Saudara, Datuk Datuk Iskandar Zulkarnain ni bukanlah orang kaleng-kaleng. Dan bila dikatakan terlibat dengan rasuah, apakah sekarang ni Parti Bersatu menuduh anggotanya terlibat dalam rasuah? Ini bahaya, saudara. Dia kata kerana dia ni ada rasuah, maka ditekan oleh kerajaan. Artinya secara tidak langsung, pimpinan Bersatu menuduh Datuk Iskandar terlibat dalam rasuah. Itu keadaannya. Janganlah marah orang nak sokong. Sebagai saya lah, kita kena terbuka. Kita pun tak pernah marah. Cuma kita rasa kecewa, kita kesal adanya daripada ahli parlimen yang mewakili UMNO Barisan Nasional lebih mirip untuk menyokong pakatan di sana. Saudara, memanglah kita ahli UMNO, kita tersinggung sebab mereka menang kerana kita. Tapi soalnya dia bukan keluar parti pun. Dan bila dia katakan bahawa adanya tekanan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, maka membuatkan dia menandatangani proklamasi menyokong kerajaan perpaduan. Secara tidak langsung dia menuduh kawan ni rasuah. Sebenarnya Datuk Zulkarnain pun boleh ambil tindakan. Itu kalau mau. Jadi sekarang ni katanya dia sendiri dah pecah lubang. Saya tak tahulah, saudara. Sebab itu dalam berpolitik ni kena hati-hati. Waktu kita mau menyatakan sesuatu, menaruh pandangan, kena fikir buruk baiknya. Itu gambarannya, saudara. Saudara, saya harap esok kita tunggu apakah ada lagi berita-berita tentang politik. Sebab nampak gayanya sejak bajet semalam sunyi sepi. Tak ramai yang beri komen apa semua. Kita tunggulah. Dan mungkin juga mereka sedang membuat kajian, mendengar untuk mengetahui, jadi kuranglah mengeluarkan kenyataan politik. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berhujung minggu.